So saya copy paste ni. Oh, Benar, Abu Kafi. saya fokus. Share cerita tentang Rasul. Kuat dia bunyi plastik ni. Kuat gila. Oh ya, aku tak pasal aku yang kau marah siapa, aku duduk lah bunyi lah sebab aku nak tarik benda-benda tu. Tak. Aku marah plastik tu. Kelas ni lah. Dia orang ni kelas hujung ke? Daman duduk kelas paling belakang kali. Wih, sedap ni makan burger. Burger kan? Nenek kau pun. Sahabat gua. Kisah Aiman. Plastik salah betul. Naiman banyak. Naiman dia jenis orang yang Dia cerita kelakar. Lucu. yang jenis ni kita dengar yang betul-betul maksudnya menyayat hati, yang boleh jadikan teladan apa semua. Tapi thank you tau siapa yang betul kan. Sebenarnya 300 tambah 9 tahun. Apa yang ustaz tu cerita 300 tambah 9 tahun. Jadi tak tahu kenapa. Tapi 300 tambah 9 tahun dan ada anjing kat depan tu. Yang duduk macam dua kaki tu kan untuk jaga diorang kat depan. Tu je lah. And kalau benda ni salah, korang tolong tegur balik. Tegur balik. Kita cuma berkongsi ilmu, bukan nak jadi ustaz ke apa. Bukan nak berhenti ni, kita sharing. Sharing kongsi tu. Bertukar pendapat. Betul. Kita sharing guys. Bukan nak jadi ustaz. Bukan nak tunjuk baik. Kita orang kata kita orang ni baik. Bukan nak Bagi konon-konon kesedaran. Orang kata bagi kesedaran macam tu. Bagi kita beritahu. Mungkin dalam ni ada yang sebelum ni tak pernah dengar ke, tiba-tiba dia pernah dengar, jadi dah dengar ni mungkin dia nak berubah, kita tak tahu niat orang. Dia macam berminat nak dengar lagi, and then dia tak tahu dia dah cari buku-buku untuk baca ni untuk faham. Kita tak tahu. Dia nak mungkin daripada apa yang kita dengar kisah tu nak bagi tahu yang Allah nak jadikan apa-apa ni, apa-apa boleh jadi. Islam ni memang tak boleh nak difikir dengan logik akal. So kalau korang nak fikir pakai logik akal, itulah akan dia jadi macam contohnya liberal lah. Sorry to say lah. Itulah contoh jadinya liberal. Benda-benda yang korang nampak sekarang, itulah sebab fikir pakai logik akal. Islam ni tak boleh fikir pakai logik akal. Kalau nak fikir pakai logik akal, macam mana kita nak dapat pahala? Macam mana kita nak nampak iman? Macam mana kita nak nampak Allah? Macam orang petikan, bumi ni flat, bumi ni bulat. Itu fikir pakai logik akal lah tu. Sebenarnya Islam ni tak boleh dipikir menggunakan logik akal kita. Sebab tu lah pahala, dosa. Kalau ni ada buku dia, panjang. Itulah pahala, dosa ni adalah benda-benda yang ghaib. Betul. Benda-benda yang tidak nampak. Sebab benda-benda yang tidak nampak ni yang kita pelekehkan. Sebab kita nampak, sebab duit tu yang benda kita nampak. Kalau kita nampak guys, memang automatik tak akan buat, semua orang tak nak buat dosa. Semua orang tak ada. Kita tak nampak benda-benda tu ghaib. Yang duit ni apa semua, harta semua kita nampak sebab depan mata, sebab tu kita kejar. Cuba pahala dengan dosa ni kita nampak. Semua dah bergebut nak buat pahala. Lepas tu saya ada Tak boleh dekat ni akhirat nanti. Lepas tu saya ada pernah tanya ustaz saya apa itu iman kan. Dia salah satu point yang ustaz saya sebut, iman tu bila kita percaya benda yang gaib. Contohnya kita percaya benda gaib. Gaib ni bukan benda-benda hantu ke apa. Benda gaib ni contohnya macam pahala, dosa, neraka, syurga. Macam Idan cakap. Allah kita tak nampak tapi kita beriman kepada benda-benda yang kita tak nampak. Kita yakin benda tu ada. Salah. Sekejap, apa salah tadi? Alin salah apa tu? Dia titian sirah. Apa definisi baik pada korang? Ada orang tanya. Apa definisi baik pada korang? Rasul ada 25. Apa definisi baik? Definisi baik. Pada kita lah maksud. Saya jahil, saya memang jahat. Definisi baik kalau ikut hadis Nabi lah. Nabi cakap khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian orang yang paling terbaik di antara keluarga kalian. Betul lah. Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu yang orang yang terbaik adalah orang yang baik kepada keluarga dia sendiri. So baik dengan keluarga sendiri, insya-Allah korang akan baik. Betul. Zaman lain makan je. Khairukum li ahli wa anna. Orang komplain kat aku man tau. Kau ni man. Jangan apa. Korang tengah cakap aku dengar je. Nak cakap boleh cakap. Baru orang betul. Sebab kita kalau mendengarkan tazkirah, kita dengar sesuatu, kita tak boleh mencela.
Redong. Macam yang Idan cakap tadi, kalau kita tahu kita punya dosa dan kita punya pahala, orang bekerja-kerja untuk dapatkan benda tu. Nah, Tapi yakin pasti kalau kalau kita nampak pahala tu, hati kita Kau akan ni Dan. Lepas tekan. Ya, tertekan lah. dengar tak aku cakap. Dengar. Dia tak dengar. Man, kau ulang balik Man pasal mencela tu Man. Dia tak faham Man. Kalau kita ni, kalau Allah SWT ni ditunjukkan pahala, pasti dan pasti hati kita akan pecah. betul. Pahala tu kita tak boleh tampung benda tu. Kan? Betul. Macam Izzadi cakap hari pasal kematian. Kan? Khairukum ahli. Okey, korang boleh imagine tak? Kalau kita ikut kalau kita ikut sunnah, Nabi sebut, barang siapa yang mengikut sunnah aku pada zaman fahsyat dan munkar, nescaya akan dapat 100 pahala syahid. Korang boleh imagine tak 100 pahala syahid? Satu pahala syahid pun dah besar. Imagine 100 pahala syahid, betapa banyaknya. Saya nak makan dulu kan, sebut makan kan. Sebut kalau aku tu kan pahala tu dekat manusia, nescaya akan pecah jantung manusia. So maksudnya betapa besarnya lah pahala ni Allah nak bagi tahu. Pada zaman fahsyat ke tak tahu Fasyak fahsyat. dan muka. Betul kan lah kalau saya salah. Fasyak dan muka. Fasyak. Tak ada orang sebut fasad. Aku tak tahu. Fasyak dan muka. Fasad Sorry. Bukan fasya. Fasad. Hari ni kan orang Islam, beribu-ribu orang Islam, berjuta-juta orang Islam, dia cakap dia sayang Nabi. Tapi dia tipu je. Saya lah. Kan? Kira Nabi tak tahu. Nabi ada anak berapa tak tahu, itu tak tahu. So, kalau kita sayang Nabi, kita selawatkan Nabi. Macam tadi cakap apa, hidupkan, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat 100 pahala syahid. Kan? Tapi Nabi ada cakap satu hadis, siapa yang mencintaiku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga. Kalau korang nak masuk syurga Nabi Muhammad SAW, korang kena ikut cara Nabi Muhammad SAW. And lagi satu, jadi nak share lah apa yang jadi rasa jadi patut share. Macam mana kita nak tahu kita anak yang soleh ke tak? Macam mana kita nak tahu kita anak yang soleh ke tak? Ustaz Wadi Anwar cakap, ni bukan Zaidi cakap tau, ni Ustaz Wadi. Jadi repeat balik apa yang Ustaz Wadi cakap. Ustaz Wadi cakap, macam mana kita nak tahu kita anak soleh ke tak? Tengok kita berapa banyak kita ulang doa untuk mak bapak kita tu. Berapa kali kita ulang untuk mak ayah kita. Berapa banyak kali kita doa untuk mak ayah kita. Kalau kita doa untuk mak ayah kita hari-hari, maksudnya insya-Allah lah kita anak yang soleh. Kalau kita pun dah terlupa asyik doa untuk diri sendiri je, untuk doa lebih kepentingan sendiri lah, tak doa untuk mak ayah. So fikir-fikir sendiri lah. Ni saya cakap untuk saya juga lah. So hari-hari doakan je untuk mak ayah. Free apa doa. Benar. Dah laju kau bawa kereta Berapa jam Dah sampai. Tak macam Iwan ni. Orang dengar ceramah dia makan. Orang dengar benda-benda yang baik dia makan. Jadi kau makan tak apa. Kan? Kat dalam ni ada, kat Zaidi live ada rasa 10,000. Dekat Idan ada 1,000 lebih. Dekat Iwan mungkin ada dalam 50 orang lah kan. Kat Iwan berapa orang? Kau berapa orang? Kat engkau berapa orang ada? Apa? Orang apa? Ada berapa view? 190 lebih. Dah naik pula. So dekat rata-rata kat sini semua view ni dah dekat berapa ribu dah. So korang kalau tahu, makan kalau bercakap tu adalah sunnah untuk kita. Tapi sunnahnya adalah bila kita cakap kebesaran Allah SWT. Dia tadi lah. Bukan tak boleh senyap tau. Macam Iwan cakap ni kan. Iwan cakap makan tapi dia cakap kebesaran Allah SWT, dia dapat satu sunnah. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap
kalau kita mak kita dulu kan, orang tua dulu cakap makan tak elok bercakap. Elok bercakap. Kan, betul kan? Tapi sebenarnya kalau kita makan tak bercakap, maknanya kita ni macam orang-orang Kristian. Orang barat. Orang Kristian dia makan memang diam kan. Kalau kita terlampau bising sangat, kita macam Yahudi. Yahudi dia tolak. So Ni buku Sirah Nabawiyah. Korang boleh cari dekat, tak tahu situ ada dua ke tak. Dia ada 3 tau. Makan bercakap, makan bising dengan makan senyap. Makan senyap ni seperti makannya orang barat. Kalau cakap benda-benda yang lara, huru-hara adalah macam orang-orang Yahudi. Kalau yang 3 bercakap, yang jenis bercakap tentang kebesaran adalah sunnah. Dia tak boleh senyap macam tu. Tapi kita digembar-gemburkan dengan orang tua-tua. Bila kita makan senyap, maka kena senyap tu sebab kita, orang tua-tua dulu biasalah nak hormat. Tak boleh ni sebab kita banyakkan dengan makan tak boleh bercakap. Lepas tu macam mana Man? Makan tak boleh cakap. Lepas tu apa lagi yang tua-tua dulu? potong kuku. Apa dia? Apa ni? Potong kuku tak ada kena-mengena dengan makan Man. Ni pasal makan. Bukan. Ni potong kuku. Malam-malam tak boleh potong kuku. Banyak benda lah. Makan berbunyi memang tak boleh lah. Makan berbunyi memang tak boleh. Lupa apa Dan? Macam idaman makan bunyi. Lagi orang tegur lagi dia makan. Macam apa? Sebab tu Rasulullah Ni lagi hewan. Dua-dua best. Rasulullah dengan sahabat makan dalam talam. So makan dalam talam tu dah ikut sunnah lah. Sunnah. So makan dalam talam, makan dalam satu talam yang besar. Korang boleh fikir logik tak? Takkanlah semua senyap makan itu. Zaman-zaman Rasulullah diorang punya iman kan lain. So diorang sambil bercakap tu sambil Cakap sambil makan. sambil apa ni orang cakap benda-benda yang perkara yang meningkatkan iman lah macam tu. So yang siapa yang dah kahwin, ada anak bini, ada anak kat rumah, belilah satu talam, beli satu talam. Cuba makan dalam talam dengan family. Korang akan rasa benda tu sangat berkat. And korang akan rasa Monorim. korang benda tu makanan tu sedap ke. Sumpah dia Orang tu nikmat. selama jadi keluar 3 hari, selama jadi keluar tablik, walaupun lauk tu simple je tapi sangat sedap. Tukang masak dia ni. Dengan ni. Siapa? Tukang masak. Daman dengan Idan selalu masak. Dan Apa? Ada gambar tau. Dan 28 hari bulan ni. Puasa putih besok dan Dia tolong je. Doakan Tok Wan Midi. Esok dah 28 lah. Dan 29 ke? Doakan apa tu? Yes lah apa tu? Sama-sama. Dan Hari satu. Apa Man? betul, puasa putih jangan lupakan. Puasa putih puasa apa? Okey, korang share pula. Ni benda ni lah bagus. Benda ni lah yang jadi rasa sangat memberi manfaat bila view macam ni. Idan ada view, Idan ada view, Iwan ada view. So kita manfaatkanlah view-view ni. Kita manfaatkan view-view ni untuk share, saling tukar pendapat. So tak terjadilah ikhtilat tu yang korang sebut hari tu. Masa yang berlalu begitu pantas. Biasa ke kalau perasaan tu? Esok puasa putih. Okey, esok Puasa hari putih atau puasa Ayamul Bid merupakan puasa sunat yang boleh dijalankan setiap bulan pada hari 13, 14 dan 15 bulan Islam kecuali pada 13 Zulhijjah. Kerana tarikh itu sebahagian daripada hari Tashrik. korang doakan untuk Ibu Ryu kuat untuk lawan kanser tahap 4. Semoga Ibu Ryu dipermudahkan urusan semua cepat tu. Amin. Kanser tahap 4 Allah uji sebab Allah sayang Ryu. Apa? saya ambil Liu. Fadilat hari yang boleh potong kuku, hari Jumaat. Khamis, Jumaat, Isnin. Hari Jumaat potong kuku sunnah. Betul.
Mandi sebelum pergi solat Jumaat, mandi sebelum pergi solat Jumaat pun sunnah. Wangi-wangian. Pakai wangi-wangian pun sunnah. Betul ke riak ada banyak jenis. Betul, ada banyak jenis riak. Ada riak baik, ada riak jahat. Ada juga riak yang boleh diterima dan juga pahala. Riak apa? Itu selawat. Puasa putih tu apa? Ada orang tanya. Saya Puasa pun tak putih atau puasa Ayyamul Bid merupakan puasa sunat yang boleh dijalankan pada setiap bulan 13, 14 dan 15 bulan Islam. tahu. Kecuali pada 13 Zulhijjah kerana tarikh itu sebahagian daripada hari tasyrik. Share. Puasa ini sangat digalakkan untuk dilakukan oleh umat Islam kerana kebaikan yang diperoleh jika anda melakukannya adalah sangat banyak. Perkara ini telah dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat berikut. Pada puasa 3 hari tiap bulan merupakan serupa puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Besar dia punya sama ada. Riwayat Bukhari 1979. Kena darik puasa 3 hari ke? Sunat tapi yang fadilat dia sangat banyak. 17, 14, 15 hari bulan. Maknanya 3 hari tu kena puasa lah kan? Dia sebenarnya kan yang dekat hadis-hadis ni dia umpama macam cheat code untuk korang dapat pahala tau. Macam korang main GTA kan ada cheat code dia tu kan. Hadis ni macam tu. Dia umpama korang jangan salah faham dia Kau seumpama. main lah GTA. Dia seumpama macam Nabi ajar cara untuk dapatkan ekstra pahala tapi dengan cara yang mudah. Macam main GTA tapi pakai cheat code. Lebih kurang macam tu. Tapi rajin-rajin lah baca pasal hadis. Kalau puasa sehari boleh ke? Puasa sehari puasa apa tu? Wan, ada orang nak tengok buka hadis tadi. Iwan sahur Antara kelebihan puasa putih. Puasa seolah olah puasa sepanjang tahun. Okey. Kisah Nabi. Mu niat mamai puasa putih esok. Ni buku Sirah Nabawiyah. Kalau nak tahu kisah-kisah Nabi kan, tebal lah buku ni. Siapa yang rajin baca boleh beli buku ni. Buku-buku saya dah banyak hilang lah. Semua kat situ. Ustaz Azhari selalu sebut kalau untuk orang-orang yang baru-baru nak belajar, baru-baru nak dengar pasal hadis, better baca Fadilah Amal. Sebab dia daripada situ dia cerita daripada tentang kisah kehidupan kita lah. Kalau macam mutakab hadis ni lebih kepada orang yang pernah keluar 3 hari dia akan faham. Kalau orang yang tak pernah keluar dia agak susah nak faham. So better cari buku Fadilah Amal dulu. Baca Fadilah Amal dulu. Bila dah start keluar nanti, dah keluar join tabligh apa semua, bila korang baca buku mutakab hadis tu barulah korang akan faham. Betul. Dan yang puasa tadi tu antara salah 1 hari ke atau 3 hari straight boleh ke atau 1 hari pun dah dikira? Tanya ustaz lah lebih afdal. Saya tak berani. Fadilah sedekah. Turun. Tak lebih afdal. Oh, betul turun. Allahumma. Esok aku ada kerja sebenarnya ni tau. 3 hari straight Fadilah sedekah pun okey. Eloknya berturut-turut. Oh. Di. Asal keluar kat aku lah. Alhamdulillah. Betul turut. Tidak ni saya. Go work. Ini kali boleh ganti ke? Khulafa Rashidin ke? Alamak, jadi tak ingat lah. Jadi Diorang dah ingat kabar mili dah haram ke? tak boleh buat tapi jadi dah buang dah. Tak boleh awak jadi tapi dah buang apa? Buang apa tu? Tak ada. Penuh 3 hari share. Khulafa Rashidin. Jadi lupa. Okey. Okay, 6 sifat Wan. 6 sifat. 6 sifat. 6 sifat. Dia cakap kau Wan. 6 sifat Wan. Kau pun Iwan juga. Aku Idan. Buku tu kalau nak beli boleh pergi dekat TikTok. Laki pakai gelang oriental tak boleh. Kalau korang nampak kita orang pakai, jangan tiru. Apa yang korang nampak benda baik, tiru. Kalau benda buruk, jangan tiru. Tu je. Betul.